Shalom saudara-saudari dalam kasih Yesus. Hari ini saya akan mengkongsikan firman Tuhan hasil nukilan Pastor Chris yang bertajuk mengaitkan dengan perkara yang diketahui. Mari kita sama-sama membaca di Filipi 3 ayat 10. Kehendaki ialah mengenali Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengannya dalam kematiannya. Perkataan mengenal dalam bahagian ayat yang digariskan di atas adalah dari bahasa Yunani, yaitu ginosko. Di sini, Rasul Paulus mengatakan bahwa untuk mengenal Tuhan adalah seperti sesuatu penemuan yang kamu buat. Sebagaimana apabila kita berkata, kenalilah Yesus. Pengetahuan seperti itu hanya datang dengan wahyu. Ketika kamu mempelajari kitab suci, Tuhan mendedahkan perkara-perkara tertentu kepada kamu. Dan kemudian apabila kamu berdoa, ada lebih banyak pengetahuan dari Tuhan yang disampaikan kepada rohmu. Semua ini berlaku melalui wahyu. Walau bagaimanapun dalam ayat Injil ke-8, Dia menunjukkan kepada kita sejenis pengetahuan yang lain. Dia berkata, malahan segala sesuatu ku anggap rugi kerana pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Kali ini, dia bercakap tentang gnosis Yunani. Di sini dia merujuk kepada sesuatu yang kamu panggil sebagai pengetahuan saintifik, suatu kajian, tetapi dia mendedahkan satu lagi jenis pengetahuan dalam Filipi 1 ayat 9. Paulus berkata, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Perkataan pengetahuan di sini adalah epignosis dalam bahasa Yunani. Epignosis adalah pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu yang sudah diketahui. Ia merupakan pengetahuan yang tepat, penuh dan teliti tentang Tuhan, yang menghasilkan sebuah kehidupan yang berpengalaman. Pengetahuan jenis ini adalah pengetahuan melalui hubungan. Ia bukan hanya tentang menerima wahyu atau apa yang kamu temui melalui kajian. Pada masa ini, kamu berhubung dengan perkara yang telah didedahkan dan dengan pengetahuan yang sebenar. Apabila kamu tidak mempunyai pengetahuan ini, segala perkara akan kelihatan seperti spekulasi kepada kamu. Malah doa kamu juga akan kelihatan seperti cobaan dan kesilapan. Tetapi apabila kamu tahu dan berhubung dengan Dia yang mengabulkan doa, situasinya adalah berbeza. Kamu yakin dan teruja untuk berdoa. Ianya adalah tentang pengetahuan kamu mengenai Dia yang mendengar doa kamu. Terdapat perbezaan di antara orang Kristen yang berharap bahawa jika dia melakukan sesuatu, dia akan mendapat sesuatu hasil yang tertentu. Dan seorang Kristen yang imannya berdasarkan firman, yaitu iman yang berdasarkan hubungan dengan Tuhan, apabila kamu berfungsi dalam hubungan ini dalam doa, kamu hanya akan mementingkan satu perkara, yaitu mendoakan kehendak Bapa, melaksanakan kehendak Bapa di bumi. Orang yang tidak mengetahui firman mudah tertekan oleh keadaan dan dikalahkan oleh krisis kehidupan. Kamu perlu memberi lebih perhatian kepada firman dan bertumbuh dalam epignosis Tuhan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu yang dengannya Engkau terus memberikan kepada aku pemahaman ilahi tentang hal-hal kehidupan yang mendalam, rumit, dan ajaib. Aku menyerahkan diriku kepada pengetahuan melalui selera yang rakus untuk firman. Aku mempunyai pengetahuan yang tepat, penuh, dan teliti tentang Tuhan, yang menghasilkan sebuah kehidupan yang berpengalaman.
dalam nama Yesus. Amin. Untuk renungan tambahan, saudara-saudari boleh merujuk di 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15, Amsal 11 ayat 9 dan Kolosi 1 ayat 9 hingga 10. Sekian daripada saya, bertemu lagi di firman yang akan datang. Bye. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.